Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah hampir 8 bulan saya tidak datang ke Masjid Teleport ini. Kali terakhir adalah tahun lepas, bulan 7, untuk mempromosikan sekali dengan jelajah Dr. Zakir Naik di Kelantan, kalau masih ingat, ya. Baik, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada malam ini saya akan berkongsikan satu topik, iaitu kaedah berdakwah kepada masyarakat Cina yang masih belum Muslim. Ya, kaedah berdakwah kepada masyarakat Cina yang belum Muslim. Dan sebagaimana di dalam pepatah Melayu, peribahasa Melayu ada menyebut, tak kenal maka tak cinta. Kalau sudah cinta, makin pening kepala. Jadi malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berdakwah kepada masyarakat Cina adalah satu topiknya, tetapi untuk kita berdakwah, kita perlu memahami siapakah masyarakat Cina, apakah kepercayaan mereka, apakah latar belakang mereka, dan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan adalah bagaimana dengan pemikiran mereka. Bagaimana dengan pemikiran mereka? Baik. Jadi apa yang saya akan kongsikan? Saya akan kongsikan beberapa statistik, dan semua statistik ini diambil daripada beberapa buku yang saya akan kongsikan ini, iaitu Identiti Cina Malaysia, Elements dan Pembentukannya. Ini salah sebuah buku. Kemudian Tamadun Cina, Falsafah, Pandangan Hidup dan Aspek-aspek Kesenian. Yang ketiga, buku ini agak kontroversi, iaitu buku The Chinese Dilemma yang ditulis oleh Yi Lingsheng sebagai satu respon kepada buku yang ditulis oleh Tun Mahathir, iaitu The Malay Dilemma. Jangan ingat hanya Melayu saja ada dilema, Cina pun ada. Maka The Chinese Dilemma. Yang kemudian Preaching to the Non-Muslim Chinese in Malaysia yang ditulis oleh Profesor Dr. Osman Chua. Dan buku kedua terakhir adalah buku ini, Take Face Black Heart, yang ditulis oleh bekas Presiden Chinese Business Commerce Association, iaitu Chu Qingning. Dan buku terakhir adalah buku karangan saya, iaitu Apa Lagi Cina Mau. Ya. Maka semua ini, statistik ini saya akan kongsikan adalah berdasarkan daripada beberapa buku yang telah saya sebutkan itu. Baik, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dikatakan pada bancian tahun 2010, maksudnya lebih kurang 10 tahun yang lepas, dianggarkan Malaysia ini ada lebih kurang 28.3 juta penduduk. Dan daripada situ, bangsa Cina merangkumi 24.6%. Maksudnya 1/4 daripada penduduk Malaysia adalah berbangsa Cina. Manakala Melayu pula adalah 63.1%. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, daripada statistik itu dianggarkan lebih kurang 42,000 adalah Cina beragama Islam. Dan pada waktu yang sama, lebih kurang 706,000 Cina adalah beragama Kristian. Maksudnya dari segi rasionya, kita akan nampak bahawa jikalau hari ini tuan-tuan dan puan-puan nampak saya Cina Muslim seorang, di luar itu lebih kurang ada 19 Cina Kristian. Hari ini jikalau ada seorang Cina yang masuk Islam, maka kalau ikut rasionya begitu, maka di luar sana akan ada 19 Cina yang masuk agama Kristian. Ya. Jadi itu sekadar untuk statistik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku ini Preaching to the Non-Muslim Chinese in Malaysia oleh Profesor Dr. Osman Chua, dalam halaman 61 ke 69
Okey, di mana beliau membuat beberapa kajian, dan kajian ini sangat penting untuk mukadimah kita pada malam ini. Kerana kita nak tahu apakah pandangan orang Cina, apakah pandangan orang Cina terhadap agama Islam, terhadap penganut agama Islam. Dan kemudian saya akan susuli dengan yang ini ditulis oleh orang Cina Muslim, dia memeluk Islam. Tetapi yang ini pula ditulis oleh seorang Cina yang bukan Muslim. Yang bukan Muslim. Dia bukan orang Malaysia, tetapi dia berurus niaga di Malaysia, di Hong Kong, dan dia banyak berinteraksi dengan Cina-Cina di seluruh dunia. Dan buku ini khas ditujukan kepada Cina yang ada di Malaysia. Kerana dia ada pengalaman berinteraksi dengan ramai Cina dari pelbagai negara, dan dia mendapati orang Cina di Malaysia ada sedikit perbezaan dengan Cina-Cina yang lain, hatta Cina di China ataupun Cina di Hong Kong. Jadi kita mulakan dengan buku ini dahulu. Statistik yang beliau bawakan banyak, tetapi saya akan rumuskan dalam cara yang paling mudah untuk kita fahami. Pertama, tuan-tuan dan puan, dalam kajiannya beliau mengatakan bahawa dalam kajiannya 82% Cina yang bukan Muslim, ataupun dalam terminologi saya panggil sebagai belum Muslim. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak panggil kafir pun terpulang, tak ada masalah. Jangan bergaduh pasal istilah, yang kita faham itulah dia. Nak panggil kafir ke, nak panggil kafir ke, tak ada masalah. Nak panggil non Muslim pun boleh, nak panggil belum Muslim pun tak apa. Yang penting kita faham, kita merujuk kepada kumpulan yang sama. Okey? Baik. 82% Cina yang belum Muslim mengatakan bahawa mereka menafikan Islam adalah satu cara kehidupan yang lengkap. 82% menafikan Islam sebagai cara hidup yang lengkap. Pertama. Kedua, 88% daripada mereka tidak mengetahui tentang rukun Islam. 84% mengatakan tidak tahu tentang rukun iman, dan 61% menafikan bahawa baginda Rasulullah SAW adalah nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. 61%. Dan 72% daripada mereka ini mengatakan bahawa Islam adalah seperti agama lain, seperti agama Hindu, agama Kristian, agama Buddha, agama Tao, agama Confucianism. Maksudnya mereka mengatakan Islam adalah salah satu lagi agama yang ada di muka bumi ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, perasan ke tidak bahawa kita biasa mendengar daripada kawan-kawan kita berbangsa Cina ini, mereka sering kali alasan dan jawapan yang sering mereka berikan adalah semua agama adalah sama. Perasan? Ya. Kerana apa? Kerana mereka beranggapan bahawa semua agama ini mengajar orang untuk melakukan kebaikan. Saya ada jawapan untuk persoalan itu, tapi yang tu kita akan simpan, jikalau ada masa kita akan menjawab persoalan-persoalan mereka. Kemudian 80% daripada Cina yang belum Muslim mengatakan bahawa agama Islam adalah agama yang ketinggalan zaman, mundur. Tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar daripada mereka? Ya. Sebab mereka, contoh, bila kita kata bahawa, ini saya bagi satu jawapan sekali ya. Beberapa tahun lepas, ketika kita masih membahaskan sama ada ingin melaksanakan hudud ataupun tidak, maka di surat khabar, di akhbar Cina, mereka banyak memainkan isu ini dengan alasannya bahawa kenapa orang Islam masih nak menggunakan satu kitab 1400 tahun yang lampau, kenapa masih nak menggunakan undang-undang lama sedangkan kita hidup di zaman yang moden. Tuan-tuan dan puan-puan, sekilas pandang alasan mereka logikal ke tidak? Alasan agak logikal. Sebab apa? Bagi mereka yang tak beriman, mereka melihat Al-Quran itu sebagai satu kitab lama yang mereka tidak nampak bagaimana Quran boleh digunakan pada hari ini sebagai sumber rujukan, sumber kehidupan. Sebagaimana kalau buku
apabila penulisnya mendapat ilham yang baru, mendapat pengalaman yang baru, dia akan upgrade. Bagaimana dengan Quran? Dan waktu itu antara persoalan yang sering dimainkan, dan saya juga ditanya oleh mereka. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, jikalau ada mana-mana sahabat kita yang berbangsa Cina yang mengatakan, kenapa nak ikut satu buku yang berusia 1400 tahun? Kenapa? Bagaimana Quran ini masih relevan pada zaman kini? Jawapannya, biar saya kongsikan satu kata-kata daripada bekas Presiden China sendiri, iaitu Deng Xiaoping. Tuan-tuan dan puan-puan kenal Deng Xiaoping? Tak kenal tak apa, boleh Google nanti, InsyaAllah. Deng Xiaoping pernah berkata, 我不理你是黑猫还是白猫，抓到老鼠就是好猫。 Faham kan? Alhamdulillah, gelak tu tanda faham. Tak apa, saya ulang sekali lagi. Deng Xiaoping kata, 我不理你是黑猫还是白猫，抓到老鼠就是好猫。 Apa maksudnya? Minta maaf, tak ada sari kata. Maksudnya, bekas Presiden China, ini yang saya beritahu kepada mereka. Bekas Presiden China sendiri pernah mengatakan bahawa, saya tidak peduli, 我不理你, aku tidak peduli, 我不理你是黑猫还是白猫, saya tidak peduli itu adalah kucing hitam ataupun kucing putih, selagi mana ianya boleh menangkap tikus, ianya adalah kucing yang baik. Apa kaitan dengan jawapan saya? Jawapannya ialah, kenapa masyarakat, waktu itu saya memberitahu kepada mereka, kenapa orang Cina nak takut? Bukankah kita juga ada pepatah seperti itu, bahawa kenapa kita nak peduli ini hukum dalam Islam ataupun hukum barat ataupun hukum dari mana, selagi mana undang-undang itu boleh mencegah jenayah dan mengurangkan jenayah, maka itu adalah undang-undang yang bagus. Dan kenapa tidak memberikan peluang kepada yang itu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 80% mengatakan agama Islam yang mundur. Dan of course setakat nak bercakap pasal itu pun, banyak benda yang kita boleh ceritakan sebenarnya. Banyak benda yang kita boleh ceritakan. Kerana pengalaman saya berada di Taiwan, di China dan di Hong Kong ketika berdakwah kepada orang Cina yang bukan di Malaysia, mereka juga mempunyai pemikiran yang hampir sama dalam bab itu. Dan yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, banyak benda lagi. Tetapi bila kita lihat, ada yang menafikan agama Islam ni adalah agama yang sesuai, menafikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Kenapa semua ini mereka tak tahu, sedangkan mereka hidup di kalangan orang Islam? Dia begini, jawapannya ada pada kajiannya yang menarik ini, iaitu 90% daripada bangsa Cina yang belum Muslim mengatakan, 90% mereka mengatakan bahawa mereka ada kenalan yang beragama Islam, berbangsa Melayu, tetapi 90% daripada mereka mengatakan tidak ada seorang pun kawan mereka yang beragama Islam ini datang menyampaikan Islam kepada mereka, berkongsikan Islam dengan mereka, bercerita tentang Islam dengan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Kelantan sini ramai Cina. Cina-Cina ni boleh gecek Kelantan dengan bagus. Kita pun dah berkawan dengan mereka lama dah. Nama Cinanya dipakhasankan Pak Su lah, Pak Long lah, macam-macam nama mereka. Tapi berapa ramai di antara kita mungkin bercakap pasal politik, kita mungkin bercakap pasal coronavirus, kita mungkin bercakap pasal makan, minum, pelancongan, tetapi berapa kerap pula kita bercakap tentang Islam dengan mereka. Jadi statistik itu didapati daripada buku Profesor Dr. Osman Chua, iaitu Preaching to the Non-Muslim Chinese in Malaysia. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara yang sangat penting. Antaranya, kenapa mereka menafikan bahawa Islam adalah agama yang syumul? Kerana kegagalan kita, satu, sebagai orang Islam, untuk memanifestasikan Islam itu sebagai satu cara hidup yang sempurna. Kedua, adalah kegagalan kita untuk berkongsi agama Islam dengan mereka. Mereka tidak tahu. Contoh klasiknya ada di depan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu saya. Contoh klasik. Saya membesar dengan ramai kawan-kawan, kenalan-kenalan yang beragama Islam. Barangkali majoriti di sini dah tahu, dulu saya bermain bola sepak.
bermain untuk pasukan kebangsaan bawah 17 dengan bawah 21. Saya lah satu-satunya Cina dalam pasukan kebangsaan waktu itu. Tetapi saya kenal Muslim, tapi saya tak kenal Islam. Walaupun saya dikelilingi oleh orang Islam, tetapi orang Islam tak bagi tahu, tak kongsikan dan tak cerita dengan saya tentang Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan, saya yang bersekolah di sekolah kebangsaan, membesar dikelilingi oleh ramai orang Islam, saya pun tidak tahu tentang Islam. Bagaimana dengan sahabat kita, jiran kita, rakyat Malaysia yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina, yang jarang berinteraksi dengan orang Melayu, yang tak ramai kawan Islam? Dari mana mereka nak tahu tentang Islam? Lagi kuranglah peluang mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tahu apakah mindset orang Cina. Ada disebut dalam buku ini, cara fikir orang Cina. Saya sebenarnya banyak benda ni pun saya dah tahu dah. Sebab sebelum masuk Islam, memang itu antara mindset kami pun. Cuma kenapa saya nak bawa buku-buku ni semua, tuan-tuan dan puan-puan? Kan senang, saya pun Cina, tak payahlah bawa buku-buku ni, cakap je lah kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, satu hakikat yang perlu diterima, khususnya dalam konteks kita di Malaysia, iaitu walaupun saya Cina tau, ke tak percaya? Tak percaya saya Cina? La haula wala quwata illa billah. Tadi tu saya cakap Mandarin tu. Walaupun saya Cina, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia ada satu mindset, dan ini mindset pertama yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mindset yang pertama ialah, bagi ramai orang Cina di luar, apabila seorang Cina telah memeluk Islam, cara fikir mereka ialah, orang Cina itu dah bukan lagi Cina. Dia dah bukan lagi Cina. Maksudnya, apabila saya telah memeluk Islam, walaupun saya masih berbangsa Cina, maka saya seperti hilang kelayakan untuk bercakap tentang orang Cina, bangsa Cina, dengan kepercayaan Cina yang pernah saya anuti, yang pernah saya percaya, yang pernah saya borak-borak dengan kawan-kawan saya. Saya tak boleh cakap. Dan andai kata saya ulangi apa yang saya cakap dulu sebelum Islam dengan selepas Islam, mereka akan marah dengan saya. Tetapi kalau saya bercakap dulu, mereka tak akan marah dengan saya, malahan mereka akan bergurau senda dan bergelak-gelak dengan saya. Maka di situ, selepas masuk Islam, saya seperti hilang kelayakan nak bercakap pasal orang Cina. Dan ini dimanifestasikan dalam satu temu ramah saya dengan China Press. Tuan-tuan dan puan-puan tahu China Press? Bukan Cina tekan China Press, surat khabar. Surat khabar Cina. Mereka datang ke pejabat saya dan mereka wawancara saya tentang saya, tentang pergerakan saya, tentang agama Islam. Antara soalan yang dia lontarkan kepada saya waktu itu, dia kata, ada orang kata bahawa selepas masuk Islam, awak bukan lagi Cina. Jadi apa pendapat awak? Dia tanya saya. Maka saya jawab, saya kata, pertama, kita kena definisikan apa itu bangsa Cina. Kita kena definisikan dulu. Apakah yang melayakkan seseorang untuk menjadi Cina? Kita kena definisikan dulu. Kalau tak definisikan, maka susah kita nak bercakap. Maka saya tanya balik kepada wartawan itu, apa definisi Cina? Apa yang melayakkan seseorang jadi Cina? Dia kata, well, Cina lah, Cina. Dia cakap Cina lah, Cina. Tak. Saya kata contoh, kalau awak kata seorang Cina mesti mampu bertutur dalam bahasa Cina, tak kisah dialek apa, Hokkien ke, Hakka ke, Teochew ke, Cantonese ke, Mandarin, dan di situ ada masalah. Sebab hari ini ramai Cina di bandar, terutamanya di Kuala Lumpur dan Selangor, mereka bahasa ibunda bukan Cina. Bahasa ibunda mereka sudah menjadi bahasa English. Mereka sepatah pun bahasa Cina tak pandai nak bercakap. Adakah mereka hilang kelayakan untuk menjadi Cina? Dia kata tak, mereka masih Cina walaupun tak ada cakap Cina. Okey, no problem. So adakah kita nak kata bahawa seseorang itu hanya Cina jikalau dia makan babi? Oh, tak boleh cakap babi dalam ni. Saya tanya dia, adakah seseorang itu betul-betul Cina? Sebab pernah dengar ke tidak tuan-tuan dan puan-puan bahawa orang kata, ayah, you sudah masuk Islam, you sudah tak makan babi, you bukan Cina. Pernah dengar tak? Ke tak pernah dengar? Pernah kan?
Jawapan saya senang je. Kalau dikatakan kalau Cina tu tak makan babi, maka kerana dia tak makan babi, maka dia tak jadi Cina. Bagaimana dengan Cina yang tak makan daging, iaitu golongan vegetarian, yang apa daging pun tak makan? Apakah mereka bukan Cina? Dia kata, tak juga, Cina juga. Oh, so macam mana? Ke Cina ni kena, orang kata apa, kena minum arak? Tak juga, ramai Cina pun tak minum arak. Malahan dalam agama Buddhism, dalam presep dia yang terakhir, yang ditulis juga, yang diberikan komentar oleh Master Xing Yan, seorang sarjana Buddhism, dia kata penganut agama Buddha tidak seharusnya minum arak. Maka apakah penganut agama Buddha sudah hilang kelayakan jadi orang Cina? Kemudian saya tanya dia, apa sebenarnya melayakan orang jadi Cina? Iaitu seseorang itu dilahirkan dalam keluarga Cina, bapaknya Cina, maka Cina. Walaupun bapaknya India tetapi maknya Cina, dia tetap separuh Cina. Betul ke tidak? Maksudnya kecinaan ini tak boleh hilang. Setuju ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Settle. So maksudnya apa jua agama saya bukan satu isu. Saya kekal sebagai Cina. Dan saya bagi tahu kepada dia, jikalau kamu katalah syarat-syarat untuk menjadi Cina kena pandai bercakap bahasa Cina, saya rasa ramai yang kat luar yang kata saya bukan Cina, mereka lagi kurang Cina berbanding dengan saya. Sekurang-kurangnya saya boleh cakap Cantonese, saya boleh cakap Mandarin, saya boleh cakap sedikit Hakka, saya boleh cakap sedikit Hokkien. Yang kat luar tu ramai tak reti nak cakap. Saya yang Cina Muslim ni lagi Cina daripada mereka. Kedua, hari ini saya lebih Cina dengan janggut saya. Tahu kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab saya pernah kena hina, saya pernah kena sindir dengan kawan saya kerana janggut saya. Cina kan jarang simpan janggut, betul tak? Tiba-tiba simpan janggut, mereka dah kata ini dah bukan Cina dah. Saya kata tak, saya makin Cina. Dia kata mana lagi Cina. Saya kata tak percaya, you balik, you tengok Datuk Kong, kamu tengok Tua Pek Kong, kamu tengok Kuan Kong, semuanya ada janggut panjang punya. Cina ke tak ada Cina? Dia kata Cina. Saya pun ikut, ada janggut, ada Cina. Cina hari ini dia tak ikut Cina. Saya kata sebab tak ada janggut. Kalau ikut tamadun Cina yang lama, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tengok tak cerita tamadun Cina lama-lama? Maharaja ada janggut tak? Pembesar-pembesar dalam istana raja, maharaja tu ada janggut tak? Sarjana-sarjana dia ada janggut tak? Yang tak ada janggut tu siapa? Tamadun Cina dulu, iaitu orang bawahan yang tak ada kelasnya. Kelas atasan, hakim, sarjana, pembesar di istana, semuanya simpan janggut. Maka saya bagi tahu kepada mereka, hari ini saya jadi high class punya Cina, you low class. Sebab mereka sindir saya pun sindir balik lah. Kadang-kadang kena sindir balik supaya mereka sedar, jangan senang-senang nak sindir ataupun memperolok-olokkan agama Islam, sedangkan mereka sendiri dah tak ikut budaya mereka. So far kita clear tuan-tuan dan puan-puan, topik malam ini bukan nak melahirkan kita benci dengan orang Cina. Tak, saya pun Cina, takkan nak benci. Tetapi nak bagi kita faham bagaimana cara mereka berfikir supaya senang kita nak approach mereka. Kalau tidak, selagi kita tak faham, kita akan bercakap dari skop kita, tuan-tuan dan puan-puan ni sebagai Melayu, nak bercakap dengan Cina, susah. Tuan-tuan dan puan-puan membesar dengan setengah nilai, orang Cina dia ada nilai yang lain. Kenapa seringkali orang Cina dia takut anak dia masuk Islam? Tidak lain tidak bukan kerana kalau kita lihat tahun 70-an, 80-an, hatta 90-an, apabila seorang Cina masuk Islam, dia kena tukar nama, betul? Terus bin Abdullah habis, betul? Sampai kadang-kadang nama keluarga pun tak ada. Kenapa mereka begitu mementingkan nama keluarga? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, itulah legasi. Kenapa orang Cina sangat mementingkan anak lelaki berbanding dengan anak perempuan? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, anak lelaki meneruskan legasi nama keluarga, sedangkan anak perempuan bila kahwin, anak yang dia lahirkan akan ikut nama keluarga suami dia. Sebab itu diberikan keutamaan kepada lelaki. Dan ini banyak berlaku di dalam tamadun. Cuma Islam berbeza. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, apa mindset orang Cina? Pertama, bila dibandingkan dengan Islam, Yiling Xing dia ada sebut, iaitu dia kata orang Cina ini
dia ada satu perasaan bangga dengan ketamadunannya. Dia bangga dengan apa? Dia bangga dengan tamadunnya yang berusia 5,000 tahun. 5,000 tahun. Dia bangga dengan tamadun 5,000 tahun. Sebab mereka akan fikir, orang Melayu tamadunnya berapa lama? Orang Arab tamadunnya berapa lama? Maka bila mereka banding, saya orang Cina yang mempunyai tamadun berusia 5,000 tahun, kenapa saya nak masuk satu agama yang berusia 1,400 tahun tamadunnya? Dari segi tamadun, saya lebih banyak. Saya sebagai Cina lebih banyak. Kenapa nak pergi kepada satu tamadun yang kurang berbanding dengan Cina? Jadi di situ, orang Cina, dia ada apa yang disebut sebagai superiority complex. Dia merasa dia ada kelebihan dari situ. Cuma along the way, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kongsi jawapan dia. Iaitu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, tak dinafikan 5,000 tahun ketamadunan. 5,000 tahun ketamadunan, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang tak diceritakan ialah apa yang berlaku sepanjang 5,000 tahun ketamadunan itu. Buat apa kalau ada 5,000 tahun ketamadunan yang okey, bagus, tetapi apa yang berlaku sepanjang itu? Contohnya, rampasan kuasa, bunuh-membunuh, ibu nak bunuh anak sendiri, anak nak bunuh bapa supaya anaknya boleh jadi maharaja. Seorang bapa, seorang maharaja yang bernama Tang Ming Huang. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak kenal lah. Tang Ming Huang, beliau adalah maharaja dan dia mempunyai seorang menantu yang cun. Nama menantu dia adalah Yang Kui Fei, iaitu Lady Yang dalam konteks yang kita faham. Sorry ya, ini bukan nak bebankan tuan-tuan dan puan-puan dengan banyak nama ni, tak. Sebab nama Cina kadang-kadang susah nak ingat kan. Senang je, okey. Tuan-tuan dan puan-puan cuma perlu dengar, yang ni tak penting sangat, cuma untuk pengetahuan am saja. Di mana Maharaja Tang Ming Huang, dia mempunyai seorang menantu yang bernama Yang Kui Fei. Cantik, cantik orang dia. Lalu Maharaja Tang Ming Huang, dia suka kepada menantu dia. Apa dia buat? Dia bunuh anak dia. Maharaja bunuh anak sendiri supaya dia sendiri boleh menjadikan Lady Yang ataupun Yang Kui Fei sebagai gundik dia, sebagai gundik dia. Maka itulah yang terkandung di dalam sejarah 5,000 tahun dalam ketamadunan. Apa sebenarnya nak dibanggakan dengan tamadun 5,000 itu sebenarnya? Ketinggian ilmu dan sebagainya. Sedangkan kalau ikut di satu gunung, pergunungan Helen di Yinchuan, saya tahu benda ini sebab tahun 2013 saya pergi ke China untuk buat penggambaran rancangan tetamu masjid di China yang telah disiarkan beberapa tahun lepas. Maka saya sampai ke situ. Di situ mereka menjumpai tulang-tulang manusia berusia 40,000 tahun. Maksudnya sebelum itu telah wujud pun tamadun manusia yang lain, tetapi yang direkodkan hanyalah 5,000 tahun. Maka tuan-tuan dan puan, perasaan bangga itu ada, tetapi perlu dikongsikan dengan mereka apa yang berlaku di dalam ketamadunan itu dan sebagainya. Pertama. Kedua, orang Cina kalau mereka nak fikir tentang agama, mereka sekurang-kurangnya mereka cuba elakkan agama Islam. Kenapa? Sebab mereka tak nak dipandang rendah dan tak nak dilabel sebagai pengkhianat bangsa. Sebagai pengkhianat bangsa. Dan saya boleh buktikan semua ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Cina, dan saya bersedia dibuktikan salah, saya bersedia untuk dibuktikan bahawa apa yang saya cakap adalah salah, tetapi saya ada bukti kepada apa yang saya cakap, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kalau seorang Cina yang memeluk Islam, maka kebiasaannya dia akan dipanggil sebagai Zu. Zu itu dalam Mandarin. Zu itu maksudnya babi. Okey? Tapi kena faham juga, kadang-kala orang Cina bila dia bercakap tentang Zu itu, kadang-kadang dalam konotasi bergurau. Contoh macam kita, babilah engkau.
Bukan bermaksud kita membabikan kawan tu, tapi the way of talking. Tetapi bila dia merujuk kepada orang Cina yang masuk Islam, dia merujuk mereka sebagai babi. Mungkin kita anggap itu sebagai satu gurauan, fine. Tetapi keturunan daripada Cina yang masuk Islam, mereka akan gelarkan sebagai apa? Mereka akan gelarkan sebagai Zuzai. Apa itu Zuzai? Anak babi. Mereka akan memberikan perkataan-perkataan yang kurang enak didengar. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk Cina masuk Islam, dia memerlukan keberanian untuk melakukan perkara itu. Kerana dia perlu berhadapan dengan banyak persepsi masyarakat dan sindiran daripada masyarakat. Contoh, lepas saya masuk Islam, sekarang you apa bin Abdullah bin Muhammad apa? Saya kata tak ada. Nama saya sekarang Firdaus Wong Wai Hong. Tak ada bin Abdullah. Saya dengar kena bin Abdullah. Saya kata tak ada. Saya kongsi satu kisah. Kami pergi ke rumah seorang lebih kurang 20 lebih tahun. Dia berminat nak masuk Islam. Dan mak bapak dia dah tahu. Dia takut nak bercakap. Jadi dia ajak saya pergi. Saya dengan kawan saya seorang pergi, 2 orang. Bila sampai kat rumah dia, mak dia ada, bapak dia ada, pakcik dia ada, makcik dia ada. Adik lelaki dia dihalau pergi duduk belakang. Yang bercakap banyak tu bukan bapak dia, bukan mak dia. Yang banyak bercakap tu pakcik dia. Dia soal saya. Dia kata, "Okey, kenapa awak nak ajak dia masuk Islam?" Saya kata, "Yang pertama, uncle, you punya anak saudara yang datang jumpa kami. Saya tak ada ajak dia. Saya pun tak ada kenal dia. Dia kenal saya melalui Facebook. Kedua, dia kata, dia tak boleh masuk Islam lah. Dia masuk Islam nanti hilang nama lah. Saya tahu, saya punya kawan sudah bagi tahu sama saya, kalau masuk Islam Cina masuk Islam semua hilang bawah hilang, atas hilang tahu. Bawah hilang, atas hilang. Dia kata dia hilang semua. Nama pun kena tukar. Apa bina nama mak bapak pun tak ada. Saya kata, "Uncle, sekejap uncle, kita cakap pelan-pelan tau." Saya keluarkan IC saya ambil bagi dia. "Nah uncle, tengok. You punya kawan cakap kan, ini saya punya IC uncle. Dia tengok, ada apa bin Abdullah ke binti Abdullah ke, ada ke?" Dia kata, "Firdaus Wong Wai Hong." "Mana you punya bin Abdullah?" "Uncle, saya sudah cakap sama you. Masuk Islam, you mau tambah nama dekat depan pun boleh, tak mau pun boleh, kekalkan nama asal pun tak apa. Yang penting agama saja. Itu saja, selagi nama itu bagus, tak ada masalah uncle." "Ya ke? Lu punya IC ni betul ke?" "Tak ada betul, punya palsu punya apa?" Saya punya kawan cakap kena tukar. Saya kata, "Uncle, lu punya kawan Muslim ke?" "Saya Muslim. Saya tunjuk you IC." Lalu dia cakap, dia tuduh saya banyak-banyak benda, dia tuduh Islam banyak perkara. Bila saya nak jawab, dia tak bagi saya jawab. Akhirnya adik dia yang duduk kat belakang dapur tu, dia keluar daripada dapur, dia marah pakcik dia. Dia marah pakcik dia apa tau? Dia kata, "Awak ni apalah? Cakap banyak, tanya banyak, lepas tu suruh orang terangkan. Bila turn orang nak terangkan, kamu menyampuk tak bagi orang cakap. Apa punya orang bodoh." Dia bukan Islam, tapi dia rasional. Sebab dia nampak pakciknya banyak attack kami diam. Bila kami nak jawab, dia attack. Dia tak bagi chance langsung nak bercakap. Jadi dia nampak akhlak tu kat situ. Dia tengok, dia orang asyik soal-soal. Dia orang mau jawab, dia tak mau bagi jawab. Dia orang pun diam saja, tak ada bising-bising. You panggil orang datang, you mau dengar orang cakap. Sekarang you panggil orang datang, you tak mau dengar dia cakap, you saja mau cakap. Habis tu panggil orang datang buat apa? Adik dia rasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka ada kepentingan di situ, iaitu mereka tak nak dilihat sebagai pengkhianat bangsa. Dan ada di antara mereka kena halau. Tapi alhamdulillah, setakat ini kalau bangsa Cina, ada satu kes yang paling ekstrim pernah saya terima, iaitu seorang remaja dalam 20-21 tahun. Dia masuk Islam, mak bapak dia tahu. Mak dia ambil penyangkut baju, pukul dia sampai lebam satu badan. Dia datang kepada kami dan kami nampak semua itu. Kami buat laporan polis. Kemudian kami cuba nak melindungi beliau, tetapi mak bapaknya tipu dia. Kata, "Tak apalah, kamu baliklah, kami benarkan kamu beragama Islam, kamu teruskan je lah." Tapi setelah diterima pujukan ibu bapa dia,
Ibu bapa dia yang kata akan membenarkan dia beragama Islam akan bawa balik dia balik ke rumah dia, ambil dia saja daripada pejabat kami, terus bawa dia naik ke utara tanah air. Dan waktu itu dia sempat teks kami, dia kata saya kena culik. Mak bapak dia culik dia. Dia kata tolong saya. Esoknya saya naik flight pergi ke utara. Saya tak mau sebut negeri mana. Saya terus pergi ke utara untuk jumpa mak bapak dia, seorang-seorang. Nak bagi tahu kepada mak bapak dia bahawa anak you dah Islam. Bapak dia serang saya. Bapak dia tanya saya, kenapa you suruh anak saya masuk Islam? Saya kata, pertama uncle, anak you telah pun masuk Islam semasa dia jumpa saya. Bukan dia daftarkan Islam dengan saya. Dia dah masuk Islam baru dia datang jumpa saya. Dia datang belajar di tempat kami. Saya tak tahu mana dia belajar Islam dulu. So bukan saya. Yang kedua uncle, kita nak cakap pasal undang-undang ke tak mau? Dia kata, okey, kita cakap pasal law. Apa pasal law? Orang tak ada tanya saya sebagai bapa. Saya kata, uncle, yang pertama, anak you masuk Islam, saya pun tak tahu. Dia tak mau bagi tahu kepada uncle, saya tak tahu kenapa. Tetapi uncle, kalau ikut undang-undang negara, sesiapa yang setelah berusia 18 tahun, mereka mempunyai hak untuk memilih agama mereka. Betul tak uncle? Dia kata, ya betul. Anak you pun sudah 20 lebih mah. Dia buat keputusan sendiri. Uncle, kalau anak you ini, dia pergi bank, dia pinjam loan kereta, lepas tu dia tak boleh bayar, uncle tak tahu dia pinjam loan, uncle mau marah itu bank kah? Apa pasal lu bank kasih saya punya anak kredit card, kasih saya punya anak bank loan? Tak boleh uncle, sebab mengikut undang-undang, anak you telah dewasa dan boleh buat keputusan sendiri, bukannya salah orang lain. Dan uncle, saya cakap dengan uncle tu, saya kata, uncle kena tanya diri sendiri, kenapa anak uncle nak masuk Islam tak nak bagi tahu kepada uncle? Adakah mungkin kerana uncle sendiri tak bersikap terbuka, suka hukum dia, sehingga dia lebam-lebam macam ni, sebab itu dia takut, sebab itu disembunyikan daripada uncle? Senang untuk uncle hukum orang, hukum anak sendiri, kata kenapa anak tak nak bagi tahu. Tetapi pernah tak uncle sendiri tanya kepada uncle sendiri, dengan isteri uncle sendiri, bahawa uncle dengan isteri mungkin tak bersikap terbuka dan bersikap panas baran bila dia nak bercakap? Jadi siapa mau cakap dengan you? Seorang-seorang mau pergi tempat dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dakwah. Kita nak berdakwah bukan duduk kat office je. Orang perlukan bantuan, kita pergi ke sana. Jadi mereka takut. Kedua, takut dilabel sebagai pengkhianat. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, orang Cina secara umumnya, agama bukan satu keutamaan. Bukan satu keutamaan. Malahan ada kajian yang menunjukkan bahawa kajian ini dilakukan oleh seorang Cina yang belum Muslim. Dia kata, orang Cina kat Malaysia, dia bukan agama Buddhism secara khususnya. Kerana kalau kita kaji, orang Cina di Malaysia ini, mereka beragama BTC. Tahu BTC? Bukan Budu Tempoyak Cincalo. Buddhism, Taoism, Confucianism, dan adat budaya masyarakat Cina, syncretism, digabungkan sekali. Semua ini digabungkan sekali. Dan bagi masyarakat Cina, dia kata dalam kajian itu mengatakan bahawa jikalau ada apa-apa elemen dalam agama mereka yang bertentangan dengan gaya hidup mereka, apa mereka akan buat? Mereka akan teruskan gaya hidup mereka dan akan meletakkan ajaran agama di tepi. Saya bagi contoh untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Seorang kawan saya, dia beragama Buddha. Maka saya bagi tahu kepada dia, dan dia katalah, oh tengoklah you sekarang tak boleh minum arak sudah. Sebab dulu sebelum Islam, saya suka pergi kelab. Dia kata sekarang you sudah tak boleh pergi minum arak dan sebagainya. Tengoklah macam mana. Maka selepas saya belajar, saya bagi tahu kepada dia, awak kan penganut agama Buddha? Dia kata iya. Bukankah dalam agama Buddha ada 5 precept, 5 Pancasila ini? Do not kill, tak boleh membunuh. Do not steal, tak boleh mencuri. Do not lie, tak boleh berbohong. Tak boleh berzina. Dan tak boleh minum arak. Yang last sekali, saya kata yang awak pergi minum buat apa? Dalam agama Buddha pun tak boleh minum, saya kata. Bukan saya kata, you punya scholar sendiri kata, Master Xing Yan sendiri kata bahawa a Buddhist should not drink even a least bit, walaupun sedikit. Bukan saya kata. Jawapan dia kata, alah minum sikit-sikit tak apa, tak mabuk tak apa.
Saya kata sekarang ni, awak nak teruskan minum, itu hak awak. Awak tak nak ikut agama awak, itu hak awak. Tetapi untuk saya yang telah beragama Islam, saya nak ikut agama saya, suka hati saya. Saya tak kacau hidup awak pun. Saya bukan suruh awak belanja saya minum teh o ais. Saya bayar sendiri. Dan benda ini saya juga pernah berbincang dengan beberapa pemimpin agama di Malaysia, agama lain. Saya berbincang dengan mereka, dan saya bagi tahu kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan masih ingat tak, kalau datang bulan 10, dia akan ada satu festival yang dinamakan sebagai Oktoberfest. Betul? Kebiasaannya yang banyak membantah tentang Oktoberfest ini, Muslim ke yang belum Muslim? Yang Muslim yang paling banyak membantah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, bila saya bersama dengan mereka selepas program rasmi, kami duduk makan-makan, minum-minum, kami borak lah. Saya tanya pemimpin-pemimpin agama lain, saya tanya mereka, kita ada masalah sosial. Dia kata yes. Masalah sosial ni bukan saja satu agama, tapi merentas semua agama. Lalu mereka kata, sebenarnya dalam agama kami pun tak boleh hisap dadah. Dalam agama kami pun tak boleh minum arak. Soalan saya simple kepada mereka. Saya kata, sir, in that case, why during October, when they organize Oktoberfest, that only Islam and only Muslim who voice out against that, but why you guys as a leader of a religious organizations, you guys remain silent? Saya tanya kepada mereka, kenapa bila tiba bulan Oktober yang mereka anjurkan Oktoberfest, kamu sendiri kata bahawa agama kamu melarang penganut kamu minum arak, kenapa kamu tak keluarkan statement untuk condemn dan kutuk penganjuran program itu yang dihadiri oleh orang kamu? Tahu tak apa jawapan dia? Diam. Jawapan dia diam. Dia tak berani nak bersuara. Tak ada konsep amar makruf nahi mungkar, tak berani nak bersuara. Mungkin kerana mereka takut hilang pengaruh, takut penganut mereka lari. Tapi Islam tak. Ustaz-ustaz kita yang berceramah, yang haram dia kata haram, yang halal dia kata halal. Betul ke tidak? Dia tak ada, tak apalah nanti kamu tak nak dengar ceramah saya. Tak ada. Sebab dalam Islam dia ada konsep amar makruf nahi mungkar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang ketiga. Bagi mereka agama tu kurang penting. Yang kelima, menurut Yi Lingxing, dia kata bangsa Cina di Malaysia bukan agama sangat. Tuan-tuan dan puan-puan perasan, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, orang Cina ni dia jarang ada isu agama yang dibangkitkan. Perasan tak? Dan perasan tak, orang Cina ni jarang sekali kita dengar mereka membina tokong sesuka hati di tempat orang lain. Perasan tak? Perasan kan? Jarang. Mereka jarang bina tokong di tempat lain. Mereka akan bina tokong di tempat mereka sendiri, tak akan buat sesuka hati. Sebab apa? Sebagaimana saya sebut tadi, bagi orang Cina, agama bukan keutamaan. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak daripada kawan-kawan tuan-tuan dan puan-puan yang di mana mereka kata, "Hayya, you mau kata Tuhan, agama buat apa? Lu ingat lu punya Tuhan kasih lu makan meh?" Saya akan jawab, betul, saya punya Tuhan yang bagi makan. Itu dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 14. Allah yang memberikan makan. Memang Tuhan bagi makan. Bagi mereka tak, you masih mau kerja mah, you masih muda, kenapa mau fikir agama? Sudah tua baru fikir agama. Alasan mereka, saya kata, siapa yang janji dia akan hidup sampai ke tua? Tak ada orang janji dia akan hidup sampai ke tua. Sekarang dia nak agama, anak awak nak jadi baik. Satu lagi kes, banyak kes kami handle, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ada seorang perempuan ni, dia dah masuk Islam. Dia bukan masuk Islam dengan kami, jangan salah faham. Tak tahulah kenapa mereka masuk Islam dengan orang lain, tapi bila ada masalah datang cari kami. Lepas tu dia larikan diri daripada rumah selepas adalah ancaman-ancaman tertentu. Maka waktu itu isteri saya ajak dia datang bermalam di rumah kami hampir seminggu. Dan lepas tu kami kata, baliklah jumpa family, kami akan pergi jumpa sekali. Bila turun, saya ikut dari belakang, jumpa saja bapak dia. Bapak dia langsung tak ajak saya duduk. Bapak dia terus kata, "Okey, sekarang you cakap. Saya bagi you 5 minit untuk bercakap. Lepas you cakap, you belah." Saya cakap dengan bapak dia, "Uncle, sorry uncle,
hari ini saya datang Uncle, saya bukan mau cakap, saya mau tengok Uncle ada apa mau cakap dengan saya, ataupun Uncle ada apa mau tanya saya, baru saya jawab. Saya bukan datang sini nak terangkan apa-apa. Lalu dia kata, habis tu apa selalu datang? Uncle, saya datang atas jemputan anak perempuan you untuk saya tolong dia. Kalau Uncle ada apa-apa nak tanya, bagi tahulah. First dia bagi saya 5 minit je. Tapi last tahu tak berapa minit saya berdiri? Berdiri, bukan duduk. Dia tak ajak duduk pun. Last bapak dia dengan mak dia berborak dengan saya 1 jam. Dia orang duduk, saya berdiri. Sebab konsep saya simple je. Kita pergi rumah orang, kalau orang tu tak jemput saya duduk, saya tak mau duduk. Sebab saya nak menunjukkan ketinggian akhlak Islam. Kita ada adab. Kalau mereka ajak duduk, saya duduk. Lepas habis cakap, tadi bapak dia nak halau saya. Lepas habis cerita dengan bapak dia, dengan mak dia, last sebelum kami gerak balik, kami bertolak balik, mak dia datang jumpa saya dengan anak dia. Dia bagi tahu dekat anak dia, you nak belajar betul-betul. Okey? Lepas tu dia bagi tahu kepada saya punya anak sekarang sudah Muslim, saya tak boleh buat apa-apa. Okey, you tolong ajar dia betul-betul, jangan bagi dia jahat. So, saya kata okey, tak ada masalah. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu ni. Kenapa saya nak cerita semua kisah-kisah ni? Sebab saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bila kita ada peluang untuk bercakap dengan mereka, dan jikalau mereka juga memberikan peluang kepada diri mereka untuk mendengar dan berfikir, keadaan akan jadi sangat baik. Nampak tak? Banyak benda yang saya dah jumpa, banyak orang yang saya dah jumpa, selepas berjumpa, mereka kata, oh macam ni ya. Okey, fikiran mereka berubah, cara fikir mereka berubah, pandangan mereka berubah, sebab mereka ada informasi yang baru. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kawan kita mungkin dia tak suka dengan Islam, saya mungkin salahkan dia sedikit, tetapi masih yang sama, kerana mereka tak faham tentang Islam. Mereka dapat informasi daripada media-media yang anti-Islam, daripada ahli-ahli politik yang anti-Islam, yang asyik menakut-nakutkan mereka. Jadi mereka tak nampak Islam. Tapi kalau kita cerita, insya-Allah okey tuan-tuan dan puan-puan. Yang kelima tuan-tuan dan puan-puan, mereka takut asimilisasi budaya Melayu jikalau memeluk Islam. Masih ingat tak Tong Chiao Tsung, antara sebab mereka menolak Jawi? Dia kata apa? Mereka takut Islamisasi. Itu yang mereka takut. Rupa-rupanya Tong Chiao Tsung ni, dia takut nak belajar Jawi, hatta takut nak belajar bahasa Melayu sebab takut diislamkan. Dan selepas itu, selepas mereka buat kenyataan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya ada buat status di Facebook saya. Saya kata, Tong Chiao Tsung ni pandai ke bodoh ni sebenarnya, saya kata. Sebab apa? Bila kami berdakwah dengan Cina, sesama Cina, saya bercakap Cina. Saya menggunakan bahasa Cina, saya menggunakan bahasa English dengan orang Cina. Kalaulah itu logik Tong Chiao Tsung, takut nak belajar Jawi, takut nak belajar bahasa Melayu kerana takut diislamkan, kalau begitu, lebih baik saya kata Tong Chiao Tsung haramkan bahasa Cina dengan bahasa English, kerana kami banyak berdakwah dengan orang Cina guna bahasa Cina dengan bahasa English. Itu je. Dan beberapa hari ini, subhanallah, ramai sangat Cina belum Muslim. Ada yang positif, ada yang negatif. Hantar message dekat Instagram dengan Facebook saya. Ada yang nak belajar Islam, ada yang nak condemn saya. Condemn saya apa? Tadi baru saya baca satu lagi. Dia tulis dalam Cina. Saya mana reti baca bahasa Cina? Saya orang Malaysia mah. Malaysian first, Chinese second. Boleh ke? Ke tak boleh? Boleh kan? Tapi tak adalah, saya Muslim first. Dia hantar kepada saya. Dia kata, awak telah memalukan nenek moyang, mak bapak kamu, keturunan kamu. Okey? Kamu jangan lagi membuat sesuatu perkara yang memalukan keturunan Cina, bangsa Cina sudah. Janganlah nak mengutuk ajaran agama Cina dengan bangsa Cina. Kamu ni jangan jadi pengkhianat. Saya, macam mana saya tahu? Saya pakai Google Translate. Tapi tak boleh harap juga. Saya hantar kepada staff saya yang tahu bahasa Cina, saya minta dia, betul tak ini translation dia? Dia kata betul. Lalu saya balaslah, saya kata, pertama, sejak bila saya menghalang orang Cina belajar bahasa Cina? Saya pun Cina. Saya kata, tak
Tak ada masalah nak belajar bahasa ibunda, tak ada masalah. Tak ada masalah, okey je. Tetapi saya ada masalah jikalau belajar bahasa ibunda sehingga gagal bercakap bahasa Malaysia, yang bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan, dan itu sekaligus menyebabkan bangsa Cina sukar dan susah untuk mengasimilisasikan diri mereka di dalam Malaysia, dan itu yang jadi masalah. Saya tak ada masalah nak belajar bahasa Cina, teruskan. Tapi masalah saya ialah dia tak faham bahasa Melayu. Takkan Bangla dengan India yang datang sini beberapa bulan lagi fasih bahasa Melayu berbanding dengan mereka yang ada IC Malaysia? Lalu saya bagi tahu, sampai sekarang dia tak jawab. Saya kata, you pergi ke negara Thailand, ada Cina dekat Thailand, mereka fasih cakap Thai, mereka Cina juga. Apakah mereka kurang Cina berbanding dengan kamu di Malaysia? Kamu pergi cakap dengan Cina yang ada di Indonesia, semua mereka, bahasa mereka yang pertama adalah bahasa Indonesia. Mereka masih boleh cakap Mandarin. Kamu pergi jumpa Cina yang berada di negara barat, di Eropah ataupun di Amerika Syarikat, mereka tahu tak cakap bahasa English? Mereka tahu, tapi mereka lupa tak asal usul? Tak, mereka masih Cina, tetapi mereka tahu bahasa English adalah bahasa utama di situ, maka wajib untuk mereka mempelajari bahasa English supaya mereka boleh mengasimilisasikan diri di dalam masyarakat berkulit putih di situ. Sama juga dengan masyarakat Thai, masyarakat Indonesia. Saya kata, masalahnya ialah, kenapa kamu sebagai Cina di Malaysia, kamu nak belajar bahasa Cina, saya sokong, saya pun tak akan kacau. Tapi masalahnya ialah, kenapa hanya sekadar belajar bahasa ibunda sehingga ramai yang gagal menguasai bahasa Melayu yang mudah, sehingga kalau nak masuk mahkamah pun memerlukan jurubahasa. Bukankah ini sesuatu yang memalukan? Tuan-tuan dan puan, ini tak ada siapa boleh kata saya racist tau. Sebab saya pun Cina mah. Cina mana boleh racist dengan Cina? Last mereka kata dengan saya apa, dan saya nak pergi kepada kesimpulan. Sebenarnya ada beberapa lagi. Mereka kata, kita Cina, kita ni orang Cina. Ini juga mindset mereka. Kita ni Cina, kita mesti ikut agama tradisi Cina, mesti ikut nenek moyang. Setuju tak tuan-tuan dan puan dengan statement ni? Setuju ke tidak? Tak setuju. Saya cakap, saya setuju. Kita kena ikut agama tradisi, kita kena ikut agama nenek moyang. Lepas tu mereka pun kata, macam tu you sudah faham, baguslah. Habis tu kenapa you lagi mau ajar orang masuk Islam? Saya jawab senang je, sebab agama Islam agama nenek moyang. Sebab agama Islam agama nenek moyang. Dia kata, mana ada? Saya kata, you nak bukti tak? Bagi bukti. Saya kata, buktinya senang saja. Nah, kalau kamu kata orang Cina dia mesti beragama Buddha ataupun agama Taoism ataupun agama Confucianism, itu agama tradisi. Soalan saya, Lao Tzu, Kong Tzu, mereka lebih kurang 2,800 ke 3,000 tahun, lebih kurang. Asal agama Taoism dengan Confucianism lebih kurang dalam 2008 ke 3,000 tahun, lebih kurang. Okey? Agama Buddhism lebih kurang 2,600 tahun. Tapi persoalan saya, bukankah tadi tuan-tuan dan puan-puan masih ingat tak saya kata bahawa orang Cina berbangga dengan tamadunnya yang berapa tahun? 5,000 tahun. Saya tanya kepada dia, habis tu untuk 2,000 tahun sebelum datangnya Lao Tzu dengan Kong Tzu dengan Buddhism, orang Cina ni apa agama tradisi dia? Masalah kamu, saya kata, the problem with you stop at a certain level. Kamu berhenti pada agama nenek moyang sekadar pada 3,000 tahun, tapi asyik mengulangi 5,000 tahun. Habis tu yang 2,000 lagi tahun tu orang Cina sembah apa? Agama apa? Don't stop there. Dan bagi saya sebagai Muslim, saya kata Islam agama nenek moyang, sebab nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian daripada seorang lelaki dan seorang wanita. Itu nenek moyang. Kenapa nak ikut nenek moyang yang itu? Kenapa tak ikut yang paling awal punya nenek moyang? Sekarang tuan-tuan dan puan-puan setuju tak agama Islam agama nenek moyang? Setuju ke tidak? Okey, alhamdulillah, dah bertukar fikiran. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya nak pergi kepada kesimpulan. Sebab teknik nak berdakwah kepada bangsa Cina ni banyak. Tetapi hari ini saya nak buka sedikit minda kita untuk melihat dari sudut yang berlainan.
dari melihat daripada sudut yang berlainan. Dan semalam saya telah ulang di Masjid Saidina Osman Mukim tepi sungai itu. Saya dah kata, orang Kelantan Islam kewajipan untuk melakukan dakwah kepada orang Cina ataupun orang India di Kelantan ini sangat tinggi, kerana di sini kalian tak ada masalah komunikasi. Betul ke tidak? Mereka pun gecek kelatih juga. Jumpa kita pun Assalamualaikum, Masya Allah, Insya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kita tak share, tak kongsi dengan mereka pasal Islam. Saya nak kongsi topik ini tuan-tuan dan puan-puan, bukan kerana saya benci bangsa saya. Tak. Saya tak ada pilihan. Saya kata dengan mereka, saya tak ada pilihan kecuali menjadi Cina, kerana saya dilahirkan Cina dan saya tak boleh pilih bangsa saya tak boleh pilih jenis darah saya tak boleh pilih siapa mak bapak saya, kerana semua ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan tak ada pilihan nak lahir di mana, mak bapak siapa, dengan bangsa apa. Betul ke tidak? Dia tak ada pilihan. Tetapi kita ada pilihan nak kekal sebagai Muslim supaya masuk syurga, ataupun nak kekal kafir untuk masuk ke neraka. Dan saya nak kongsi topik ini supaya tuan-tuan dan puan-puan faham bahawa dahulunya Islamnya ramai Melayu hari ini, antara teorinya ialah kedatangan Cina Muslim ke tanah Melayu yang menyebarkan agama Islam. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di kalangan orang Melayu hari ini, tuan-tuan dan puan-puan kalau test lah DNA lah kan, insya-Allah lah akan ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai nenek moyang Cina. Sebab kalau kulit Melayu dia sawo matang. Nampak tak? Perempuan, lelaki dekat Kelantan, dekat Terengganu ni, kulit dia cerah sikit. Mata dia sepet lagi dari saya. Melayu tak mata sepet kan? Tak. Melayu tak mata sepet. Macam mana dia boleh mata sepet? Maksudnya mesti ada percampuran dengan Cina dulu, yang kemudian mereka masuk Islam, dan kemudian lahirlah hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dah jadi Melayu. Batu Bersurat di Kuala Terengganu, dekat dah dengan sini. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu tugas dengan tanggungjawab, dan tak boleh nak jadi racist pun. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita asyik mengatakan Cina ini, Cina itu. Tetapi saya kata alangkah baiknya jikalau kita mampu mengislamkan Cina. Hidayah datang dari Allah. Mereka nak pilih masuk Islam ke tak nak, itu terpulang kepada mereka. Tetapi tugas kita adalah mengislamkan Cina, bukan mencinakan Islam. Kita kena faham, ada beza kan? Mengislamkan Cina bukan mencinakan Islam. Kita nak sebarkan Islam supaya orang Cina masuk Islam. Kita nak bagi mereka sedar. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penutup saya untuk kita semua hari ini, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ramai mereka yang berada di luar, mereka benci Islam kerana mereka tak tahu tentang apa itu Islam. Tetapi setelah mereka sendiri membaca dan mereka menerima dakwah daripada kita, mereka nampak Islam yang berbeza. Dan satu kisah yang saya nak tutup tazkirah saya malam ini, iaitu minggu lepas, seminggu 2 minggu lepas, ada seorang lelaki Cina, dia bukan kutuk, dia minta agar, dia desak agar sekolah Cina ditutup. Dia tu bukan Muslim, dia desak agar sekolah Cina ditutup. Dan kerana dia Cina yang belum Muslim, maka orang pun maki dia, orang marah dia, awak ni pengkhianat Cina, apa punya Cina suruh sekolah Cina ditutup? Dia kena marah, dia kena hina. Orang kongsikan gambar isteri dia dengan anak-anak dia. Malahan ada yang hina dia lah, kata, awak ni asyik nak suruh sekolah Cina tutup, lebih baik awak jadi jangan jadi Cina, awak masuk Islam jadi Melayu. Dia ingat senang-senang tau, masuk Islam boleh jadi Melayu. Bangsa tu boleh tukar macam Transformers tau. Tak boleh. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, saya pendekkan cerita. Saya sekalipun kena, sebab saya share status dia, dan kemudian saya berkomunikasi dengan dia, dan saya pendekkan cerita. Saya menyahut cabaran mereka yang mengatakan, ayo lebih baik lu masuk Islam lah, jangan jadi Cina, jadi Melayu. Jadi saya pun pergi ke Johor untuk berjumpa dengan dia. Alhamdulillah, qadarullah, dia masuk Islam. Okey, dia masuk Islam. Tapi bukan dia seorang je, insya-Allah isteri dengan anak-anak dia pun akan turut serta. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kerana kontroversi itu, mereka asyik
viralkan gambar saya. Mereka viralkan gambar saya dengan siapa tau? Dengan Dr. Ridwanti. Tengoklah, ini dua Cina lupa Cina kan? Kenapa? Saya tak malu pun. Saya masih Cina. Saya masih Cina pun. Kerana mereka viralkan gambar saya, mereka viralkan status saya, mereka viralkan Facebook saya kata terima kasih kepada mereka. Sebab kerana mereka viralkan gambar saya dengan Facebook saya, dengan Instagram saya, ramai Cina remaja, Masya Allah, yang mereka hubungi saya. Dulunya mereka tak kenal, tapi mereka menghubungi saya selepas mereka nampak muka saya kemudian mereka juga pergi ke YouTube saya untuk tengok YouTube saya, dan malahan ada yang mengatakan hasrat mereka nak masuk Islam, ada yang mengatakan hasrat mereka nak belajar tentang Islam dan sebagainya. Dan malahan tuan-tuan dan puan, yang jauh lebih bagus ialah mereka tertarik dengan Islam bukan kerana mereka kenal Islam tau. Mereka tertarik dengan Islam pertama sekali kerana ahli keluarga mereka sangat resis terhadap orang Islam dengan Melayu. Mereka sendiri kata, family ayah banyak resis terhadap Islam dengan Melayu sampai saya naik muak, dia kata. Kerana resisnya family mereka terhadap Muslim dengan Islam, maka itu menjadikan apa punya akhlak, lalu mereka pula pergi tengok serba sedikit tentang akhlak orang Islam, akhlak Melayu, dan qadar Allah, akhlak Melayu yang mereka tak nampak mereka resis terhadap orang lain, dan mereka nampak orang Islam tak berapa banyak yang menghina agama lain berbanding dengan mereka yang banyak hina agama Islam. Fikiran dia, uish, ini Islam mesti lebih baik. Jadi mereka kaji, dan dari situlah Allah bagi mereka hidayah, tuan-tuan dan puan. Jadi sebenarnya mereka nak jadi racist supaya menjauhkan ahli keluarga mereka daripada Islam. Strategi itu telah pun gagal. Mereka nak buruk-burukkan orang Islam, nak memburuk-burukkan Cina Muslim yang berdakwah, supaya mereka, ahli keluarga mereka akan benci orang yang masuk Islam. Strategi mereka juga gagal, kerana jelas menunjukkan lebih ramai yang tertarik dengan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jadi jazakumullah khairan. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak dapatkan maklumat lanjut tentang masyarakat Cina, bangsa Cina dan sebagainya, boleh dapatkan buku sulung saya ini, Apa Lagi Cina Mau, yang di mana di dalamnya saya kongsikan banyak statistik, fakta, kepercayaan, agama pantang larang orang Cina. InsyaAllah selepas baca ini, kita akan lebih memahami siapakah itu bangsa Cina. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, jazakumullah khairan. Kita akan berjumpa esok untuk kursus di sini ya. Esok akan ada kursus dakwah seharian di sini. Maka saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk acara seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Dr. Firdaus atas satu kerja cukup mahir berkenaan dakwah. Dan secara dakwah satu kewajiban bagi kita. Hari ini kita dengar macam mana permasalahan timur kita dengan orang kesekutu mengaji. Dan kita bersaing lah, tetapi kita sikit pun kita tak tunjuk nak bagi tahu Islam, ini keinginan Islam, kebaikan Islam, keagamaan Islam. Jadi insya-Allah besok kita ada satu paket khas berhubungan kemahiran untuk berdakwah bersama guru kita. Jadi untuk itu sampai berbidang untuk mendalami, untuk tahu lebih dekat lagi cara dakwah pada hari ini, boleh datang besok. Program bermula pada 8 pagi hingga 4 petang. Dan kita jemputlah mana-mana yang ada pelabuhan masuk, keadaan boleh berjalan silah. Jangan tanya dari kita buat. Dan pertama kali kita buat di masjid selama berbengkel. Jadi untuk itu saya berharap aksi itu kepada tuan-tuan untuk sama-sama garis bersama Nurul Firdaus untuk lebih dekat lagi, untuk kita sama-sama berkongsi dengan beliau. Dan beliau seorang penyelidik dakwah, bolehlah kita ambil kaedah-kaedah dan perkongsian yang lain daripada beliau, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih kepada dan atas lain. InsyaAllah yang kecil akan susuli pula dengan pendekatan dengan sama lain, insyaAllah. Dan kita terima kasih.